الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, terbiasa pada pagi-pagi yang barakat dapat kita sama-sama ke masjid untuk mempelajari isi-isi kandungan ajaran pengajaran daripada ayat Allah SWT dalam ilmu tafsir kita ni, yang kita gunakan tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu hidayat dan selalu bagi taufik daripada kita hingga seterusnya. Moga-moga kita dan mendapat dan kebaikan hingga sampai kepada akhirat nanti insya-Allah taala. Tafsir kita pada pagi ini kita nak sambung, iaitu ayat daripada ayat-ayat yang kita dah belajar minggu depan, iaitu ayat yang ke-68. Ayat yang ke-68 daripada surah Al-An'am. Dah sampai sini dah lah kita ni. Ayat 68 daripada suratul An'am, insya-Allah kita akan dah ambil masa dalam sekitar dah 2 jam ni insya-Allah, iaitu daripada 68 sampai pada 71. Ayat yang kita nak mengaji ini nak usaha baca dan nak faham dan serta boleh kita amalkan daripada ajaran Allah SWT melalui tafsir yang ditafsirkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Mari kita baca dulu dan supaya kita boleh sama-sama ambil barakah dan satu huruf 10 hasanah. Dan yang kita nak baca ini lebih kurang dalam 700 huruf. Lebih kurang insya-Allah 700 huruf, 7,000 lebih lah kalau nak kira hasanah kita nak baca ni. Minta kita baca, kita perhati, tadabbur, insya-Allah kita bolehlah kebaikan ataupun hasanah yang dijanji Allah SWT melalui hadis wahyu yang selalu kita duk dah baca, dah sebut ada hadis Nabi. Dan man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasyur hasanat lam aqul alif lam mim harf walakin alif harf lam harf mim harf. Alif 1 10 hasanah, lam 2 10 hasanah, mim 10 hasanah, alif lam mim itu 30 hasanah dah. Tu kita kena ingat semua supaya ada perasaan bang, orang panggil bakit perasaan keikhlasan kita nak baca supaya dapat hasanah, kita nak baik. Jadi kita mari nak ngaji ni ialah
Satu, nak menambahkan ilmu kita daripada ilmu Allah SWT. Yang keduanya, untuk nak menambahkan amalan kita. Dan ini adalah orang panggil hakikat hidup. Yang mana dua je kita ambil ni adalah sebagai kita nak guna sebanyak mungkin, boleh membekali kita di akhirat nanti insya-Allah taala. Mari kita baca tengok dulu ayat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Asus kat dulu. Mari kita tengok terjemah sepitah lalu dengan bahasa Melayu ataupun bahasa tempatan kita, dan supaya kita boleh faham sekaligus. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, dan apabila engkau melihat orang-orang yang berkata secara menjejek fi ayatina, pada ayat-ayat kami, fa'arid anhum, maka tinggalkanlah mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairihi, sehingga mereka berkata-kata, berejek-ejek pada perkataan lain daripadanya. Wa imma yunsiyannaka syaitan,
Dan jika engkau dilupakan oleh syaitan, fala taq'ud ba'da dzikra, maka janganlah kamu duduk selepas daripada teringat ma'al qaumiz zalimin, bersama kaum yang zalim. Wa ma 'alal ladzina yattaqun, dan tidaklah ke atas orang yang bertakwa, min hisabihim min syai', tanggungjawab dosa mereka walaupun suatu sikit. Walakin zikra, akan tetapi kewajipan orang Islamnya zikra, mengingatkan. La'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka bertakwa. Wazaril ladzina ittakhadhu, dan jauhkanlah diri dari orang-orang yang menjadikan dinahum, agama mereka, la'iban, sebagai permainan, walahwan, dan hiburan, wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka diperdaya oleh kehidupan dunia. Wa zakkir bihi, dan berilah peringatan dengannya, dengan Al-Quran. Antubsala nafsun, sebelum mereka dibinasakan oleh diri ataupun akan diri, bima kasabat, dengan apa yang diri itu usaha. Laisa laha min dunillah, tidak ada baginya, bagi diri itu, min dunillah, selain daripada Allah, waliyun, penolong, wala syafi'un, dan tidak juga pemberi syafaat. Wa in ta'dil, dan jika diri itu nak tebuh kulla adlin, semua tebusan, la yu'khaz minha, tidak diterima daripadanya. Ulaika allazina ubsilu, mereka itulah orang-orang yang dibinasakan, bima kasabu, dengan apa yang mereka usaha, lahum syarabum, bagi mereka itu minuman, min hamim, daripada air panah yang gelegap, wa azabun alim, dan azab yang sangat pedih, bima kanu yakfurun, dengan sebab mereka itu adalah di dunia dulu yakfurun, engkar ataupun kufur. Kul, kata olehmu wahai Muhammad, wahai Rasul, anad'u min dunillah, patutkah kita menyeru selain daripada Allah, ma la yanfa'una, perkara yang tidak boleh memberi manfaat kepada kita, wala yadurruna, dan tidak boleh bui madarat pada kita, wa nuraddu ala aqabina, dan patutkah dikembalikan kita ke belakang, ba'da iz hadanallah, selepas daripada
Allah telah menghidayatkan kita. Kallazi istahwathu syayatin, seperti mana orang yang telah disesatkan oleh syaitan fil ardi, pada bumi, hairan, dalam keadaan bengong. Lahu ashabun, baginya kawan-kawan, yad'unahu, menyerunya, mengajaknya, ilal huda, kepada petunjuk yang sebenar. Iktina, marilah bersama-sama kami. Qul, kata olehmu wahai Muhammad, inna hudallah, sesungguhnya hidayat Allah itu huwal huda, ialah petunjuk yang sebenar. Wa umirna, dan disuruhkan kita, linuslima, supaya kita serah, li rabbil alamin, kepada Tuhan yang memelihara dan mentadbir al-alamin, sekalian alam. Itu terjemahlah. Ni, bahaya dah lebih kurang dengan secara umum. Bahaya dah dengan secara umum. Tapi masya-Allah kalau kita dengar ayat Allah Taala, so jadi bahasa nak dengar bukan? Jadi kalau kita baca ayat lain tak ada berasa nak dengar. Tapi apabila kita baca ayat Quran ni berasa nak dengar. Tuhan ayat gapo? Lepas tu apabila kita mari ramu semula dalam benda kita baca saat ni, pas saat ni, ada banyak perkara benda yang tahu ayat kita saat ni. Kadang-kadang bunyi suara kasar. Memang ayat kita baca saat ni kasar. Sebab ayat sakut paut dengan azab neraka, bunyi kasar. Kalau ayat yang sakut paut dengan syurga, ia bunyi lembut sikit. Ayat Allah Ta'ala pun yang itu apabila kita dengar, dan kita perhati, itu yang panggil nak pada perhati. Sebab itulah Allah Ta'ala nak uji pahala pada orang baca Quran ni, kepada orang yang baca serta perhati hak tu, ya hidayat nak mari. Tapi kalau baca tak perhati, boleh pahala aja, hidayat tak mari. Tu. Tu beza. Ya hidayat Allah Ta'ala nak mari ni dengan melalui kita baca Quran, kita perhati. Mengikut kita faham secara mana, perhati. Dengan melalui perhati tu baru hidayat nak mari. Tapi kalau baca Quran, boleh pahala. Walaupun tak perhati, boleh pahala. Tu sebab tu yang Allah Ta'ala suruh baca Quran ni serta perhati, baru hidayat dia nak mari. Itu supaya buat amal gapo-gapo. Kalau kita buat amal apa tak nak perhati, lepas gitu supaya semaya puasa lepas gitu tapi kita tak ada perhati pada hakikat amal tu, maka ia boleh benda tu kalau semaya pun lepas gitu sebab kita tak ada perhati dengan Allah Ta'ala. Jadi boleh tak hidayat? Tak ada boleh hidayat. Pahala boleh tak? Pahala pun tak boleh. Sebab ia tak ada perhati pun baca. Pergi gitu. Itu supaya juga kalau sakut paut amal dengan Allah Ta'ala tu, ia perhati tu panggil ikhlas dah. Ya, orang kalau tak ada ikhlas dia tak perhati. Apabila ikhlas tu baru dia perhati baru. Perhati ni dia nak mari lepas pada ikhlas. Tu baru. Sebab itulah apabila kita perhati, kita faham. Itu ayat yang telah kita baca saat ni. Dan insya-Allah mari kita nak pergi kepada tafasil sikit sebagaimana yang disyarah oleh Tok Syekh kita ni. Supaya kita nak boleh faham lebih pada tu. Insya-Allah taala ataupun nak lebih faham dalam pada tu. Wazaril ladzina takhadhu din
Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Dan apabila kamu tengok, apabila kamu melihat alladzina yakhuduna fi ayatina, orang-orang yang duk kecek mengejek. Kelimah yakhudu ni kecek bahasa kritik. Dia panggil yakhudu. Kecek juga, kecek bahasa kau tak molek. Dia panggil maka al-khawdu ni makna kecek pasal ikut tak molek, kecek pasal nak kritik, kecek pasal nak caci, kecek pasal nak mengejek-ejek. Tu. Kalau ada satu wong tu. Ada satu wong dok kecek pasal dok kritik-kritik, dok mengejek-ejek. Fi ayatina. Pada ayat-ayat kami. Tu. Maksudnya kelimah khawdu saat ni kecek hak tak benar. Dia panggil al-khawdu. Kecek tak benar, kecek menyalahi kebenaran, dia panggil kelimah al-khawdu. Istilah saya sebut sini, innal ladzi idza ra'aital ladzina yakhudun, apabila kamu tengok orang yang duk kecek benar tak benar, duk menyalahi dengan agama, ataupun duk mengejek-ejek, atau duk senda-senda, hak telur fi ayatina. Pada ayat-ayat kami. Ayat Allah SWT. Ayat sini. Bukan ayat Quran sahaja. Bukan maksud ayat. Tanda-tanda kebesaran kami. Salah satu daripada ayat kami seperti berlaku. Seperti kata minggu lepas baik. Seperti berlaku panggil apa ni? Gempa bumi. Itu salah satu daripada ayat Allah. Berlaku hujan lebat. Salah satu daripada ayat Allah. Berlaku gerhana bulan, salah satu daripada ayat Allah. Berlaku gerhana matahari, salah satu daripada ayat Allah. Berlaku rusuhan di satu-satu tempat, salah satu daripada ayat Allah. Berlaku misalnya tu kok sebelah lek tak baik, kok lek baik. Seperti itu semua dia panggil ayat Allah berlaku. Mana maksud ayat Allah ni ialah buat menjadi orang hak hidup, hak mikir tahu akan ni, suruh mikir tengok. Sebab apa? Kenapa dia tu timbul boleh satu kebaikan tu? Kenapa? Arti panggil ayat Allah. Jadi orang panggil benar hak manusia duk tengok ni, hak kita duk tengok semua tu jadi dalil belaka kepada orang mukmin supaya dia boleh mikir. Mikir arti panggil ayat Allah SWT. Tapi dah menidau. Apabila timbul satu-satu benda ayat-ayat Allah Ta'ala tak kira lah. Duk kecek pasal kecek baik kritik. Kecek orang panggil sena-sena mengejek-ejek dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Taala. Ikut saja apa berlaku. Jadi kalau orang jadi dia sarah sini kata at-takallum bima yukhaliful haq min tahsilil maqalatil batilah. Sebab hidup molek perkataan-perkataan hak yang batil. Misalnya orang duk kecek benda-benda hak batil, benda hak orang duk kecek benda hak batil tu dia duk molek, duk comel, duk sokau. Tu. Itu maksud yang panggil duk comel benda hak batil. Duk sokong benda hak batil. Itu maksud dalam duk kecek benda, nak sokong benda batil. Mudah-mudahan kata gitu. Kalau mau kita tengok satu wong tu kita kecek, duk sokong benda-benda hak batil, situ maksud enaknya. Wa da'watu ilaiha wa madhu ahliha, dia duk kecek benda-benda hak nak suruh pakat buat benda hak batil saat ni. Ataupun nak puji ahlul batil saat ni. Duk kecek, duk puji. Ahlul batil ni yang masuk daripada ni. Kalau mu tengok orang tengok satu wong tu duk kecek benda pasal tu. Tuhan kata tu, fa'arid anhum. Mu tak sama masuk wong. Fa'arid anhum, mu tak sama masuk wong. Mu tak sama masuk hidup sekali. Nah, jangan hidup orang masuk. Nah, dalam wong tu orang duk kecek benda pasal tak benar, duk sokong benda-benda batil, benda orang panggil benda-benda maksiat, benda tak kira apa lah. Nampak orang duk kecek wong, duk kecek satu. Fa'arid anhum. Itu dimaksud kata fa'arid anhum, maka hendaklah kamu jauh. Jangan bersekat.
Makna Allah Ta'ala tu sewi masuk wong sekali. Dalam wong orang duk kecek-kecek, duk mengejek-ejek, duk menyokong benda batil. Benda yang menyalahi benda maksiat. Ha tu. Kau tu cak-cak tu larang. Tu larang, tak usah masuk. Sebab tu orang mukmin tak masuk dalam wong orang panggil. Orang ada buat kerja benda tak molek ni. Fa'amarallahu rasulahu aslan wa ummatahu tab'an. Maknanya Allah Ta'ala suruh rasul dan suruh umat mengikut rasul, ittiba' rasul. Tak bukan suruh rasul saja. Makna suruh rasul dan orang yang ittiba' rasul ni. Tu saya hidup masuk campur dengan wong orang duk kecek, teteh nak buat maksiat ataupun dah suruh pakat sokong benda hak batil. Maka Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala tahu. Itu dimaksud kata. Hatta yakhudu fi hadithin ghairihi. Supaya mereka itu hidup kecek pihak lain. Ya ada juga dalam wong tu apabila ada orang yang multazim, orang yang mukmin, orang yang muttaqin, kadang-kadang dalam ramai-ramai duk kecek sini-sini, duk ejek-ejek ayat Allah SWT tu. Oleh kerana ada di antara ramai-ramai orang bukan orang dalam kelung dia, dalam wong dia kecek duk ejek-ejek kerana dia ada ya. Sebab tu oleh kerana supaya mereka itu kecek tak kecek benda-benda batil, benda-benda maksiat ni, mutubik gi supaya mereka itu kecek benda lain. Ni tengok Allah Ta'ala ayat terkait dengan suasana masyarakat ni. Ya, itu masyarakat. Zaman-zaman pun masyarakat masa tu. Ni pada masa Nabi itu, pada masa kita lah ni pun. Tu. Sebab ayat Allah Ta'ala ni, ia sesuai untuk segala zaman dan masa dan waktu. Jadi, ni cara Tuhan ajar orang mukmin, orang muttaqin supaya dia duduk jadi kena dalam masyarakat. Kalau ada orang pasal duduk kecek benda tak molek, mu tak sama masuk hidup sekali. Hak tu Allah Ta'ala larang. Dia cerak-cerak. Wa imma yunsiyannaka syaitan, dan jika kamu dilupa oleh syaitan, jadi ada arah lah kadang-kadang ya ada juga orang mukmin, orang muttaqin pun kadang-kadang ia terlupa, kadang-kadang peringatan ni masuk hidup kecek. Kerana apa? Kerana dia dilupa oleh syaitan. Kerana syaitan tu orang panggil dilupa oleh syaitan lah, mana-mana tak ingatlah kepada ayat Allah, ajaran Allah SWT, masuk hidup sekali, hidup kecek, benda-benda batil ke apa semua tu. Maka Tuhan kata fala taq'ud ba'da zikra. Apabila ada kala kamu dilupa oleh syaitan, masuk juga hidup dalam orang dok kecek benda-benda batil. Benda-benda dok ejekkan agama Allah SWT, dok ejekkan ayat-ayat Allah SWT. Kalau masuk dok sekali juga, sewaktu kamu dilupa oleh syaitan, fala taq'ud ba'da zikra. Jangan kamu duduk lepas dah ingat. Lepas pada ingat kata tak boleh, Allah Ta'ala larang, kamu jangan duduk lah. Duduk sana kamu lupa tak ada arah. Apabila ingat tu baik. Orang panggil Allah Ta'ala duk taujih kepada orang mukmin muttaqin pasal ni cara duduk dalam masyarakat. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Maka janganlah kamu duduk selepas daripada kamu ingat bersama dengan orang-orang zalim. Maknanya jangan kamu duduk bersama dengan kaum-kaum yang zalim. Lepas kadang kamu ingat kata ini adalah satu amaran, satu ajaran Allah SWT, lari tak hidup sekali. Betul baik. Supaya dia motu hidup kecek benda lain. Tu. Habis itu, wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai' walakin zikra la'allahum yattaqun. Dan sebagaimana dia kata sini, ayat hak saat ini dia kata
Hadzan nahyu wat tahrim liman jalasa ma'ahum wa lam yasta'mil taqwallah. Ada syarah daripada Syekh. Dia kata hak yang lari tak boleh hidup sekali saat ni. Apabila dia duduk sekali, dia tak ada guna taqwallah. Dia tak ada guna taqwallah. Dia tak ada guna ilmu yang ada tu. Macam mana? Mana apabila lagi masuk dalam wang tu, orang duk kecek benda tak molek, hak tak kena. Kalau dia tu panggil tujuan untuk nak baiki, demo kecek tak kena dia baiki. Betul, nasihat, royak, tu tak apa. Tu sahabat. Dia kata, tegahan ni liman jalasa ma'hum wa lam yasta'mil taqwallah. Haram duduk sekali bagi orang yang muttaqin, yang muslim, yang mukmin sani apabila dia tidak guna kalimah takwa Allah tu dalam perkataan dalam waktu. Bi an kana yusyarikum fil qawli wal amalil muharram. Jadi dia masuk sekali, masuk tidak buat benda haram sekali. Au yaskutu anhum wa anil inkar, ataupun duk dia orang kecek benda tak kena pun. Ya duk dia, tak ada tegah apa. Duk kecek ngarut tak kena pun tak tegah. Kalau pasal tu, tu tak boleh suruh. Fa in istamala, maka jika dia guna taqwallah bi an kana ya'muruhum bil khair, yakni dia guna taqwallah, dia lari apabila orang buat benda tak molek, apa kecek benda dia nak mengejakkan Allah Taala, dia dah sihat, dia royak, hak tu dia lain. Maka dia kata maka itu adalah falaisa hunaka harajun wala ismun, tak ada apa, tak ada dosa. Masa dia masuk dalam wang, tengok orang duk kecek, duk mengejek, dia nasihat, dia royak, dia betul, hak tu tidak, dia tidak jadi masalah. Maknanya fala haraj, tak ada apa. Tapi nak masuk hidup sekali, pas duk dia apabila orang buat benda maksiat tu, tak kata apa, hak tu Allah Taala larang lalu tak sewa hidup sekali. Tu ayat hak ni sebagai nak ajar dah kepada orang muttaqin, orang mukmin, supaya dia pilih dalam dia nak duduk dah kepada satu-satu masyarakat, satu-satu wong. Kalau berdasar kepada tujuan untuk dakwah tak apa. Itulah maksudnya. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'. Dan tidaklah bertanggungjawab ke atas orang yang bertakwa saat ini daripada hitungan hisapan mereka itu sikit pun. Maknanya orang muttaqin bukan dia kena tanggungjawab di atas dosa-dosa orang zalim yang buat jahat saat ini. Dia bukan tanggungjawab dia. Maknanya tidak ada kena mengena pun dalam amalan jahat yang mereka itu buat. Dia bukan orang panggil bertanggungjawab ke atas orang yang muttaqin, tetapi walakin zikra, tetapi ialah dia hendaklah beri peringatan, nasihat. Oh iya, la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka itu bertakwa pada Allah. Mudah-mudahan kita dengar dan senyap dan terima nasihat tu. Kalau begitu tak apa. Tu nak ayat kata Allah Taala nak cerita kepada dua ayat ni dan kepada seorang mukmin dalam berdakwah, tak ada apa boleh. Bukan kata orang panggil dia seorang dai itu dia kena cari pilih dalam masyarakat hak yang molek-molek saja, hak tak molek itu tak ada masuk campur dah. Tetapi ialah disuruh juga apabila ada tujuan dakwah, tujuan nak royak, tujuan nak nasihat, hak tu dan memang itu adalah ada satu tanggungjawab daripada seorang ada mukmin. Itu dua ayat Allah SWT ni. Mari ayat seterusnya kata wazaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Dan tinggallah atau jauhlah kamu daripada orang-orang yang mengambil agama dia tu la'iban wa lahwa. Dia ambil agama la'iban wa main-main. Ambil agama main-main. La'iban main-main apa panggil? Lahwa ni apa panggil? Ambil buat hiburan. Ambil agama buat hiburan. Ambil agama buat main-main. Siapa nak ambil agama main-main? Sebab dia asalnya
Beragama dengan Allah SWT ni kena ikhlas beragama dengan Allah SWT. Nak pakai agama, pakai jadi ikhlas, buat jadi ikhlas. Jangan ambil agama buat main-main ataupun buat jadi hiburan. Malah ada buat jadi hiburan. Nak baca Quran juga. Tapi baca Quran pun tujuan nak hibur-hiburan. Nak suka-suka main. Misal apa kita nak kata, misal panggil ada satu majlis. Buat majlis. Buat majlis tujuan apa? Majlis tak ada apa, majlis biasa aja, boleh orang panggil majlis biasa, bukan majlis biasa, tapi orang panggil ambil orang baca Quran. Ambil baca Quran ni tujuan nak buat hiburan ya. Bukan ke apa? Baca Quran, baca orang panggil pekuk telinga baca ya. Juga orang panggil hati panggil nak buat majlis hiburan. Ambil agama buat majlis hiburan. Ambil ayat Quran buat jadi hiburan. Seperti mana orang duk tanding apa ni panggil duk tanding ngaji Quran mana semua tu orang panggil hiburan belaka. Orang panggil bukan kerana nak mentakwakan orang yang dengar, nak terisah orang yang dengar dah. Buat hiburan, nak tahu siapa yang suara sedap, siapa yang tu ya. Jadi benda pasal tu Islam larang. Apa tu orang buat, kita usah kira lah orang buat tu, kita nak ajak hak Tuhan nak. Hak Tuhan nak, tak sewi pasal tu. Mai ambil baca Quran dia dah buat hiburan saja, bukan nak. Tu. Tu yang panggil orang ambil agama yang Allah Ta'ala kata wazari mutinggalah majauhlah allazina takhazu dinahum, orang-orang yang mengambil agama dia laiban sebagai permainan. Buat main-main gitu ya, tak ada sungguh kali, bukan ambil lillah. Walahwan dah sebagai hiburan, nak jadi orang panggil baca dia pakai dengar, sedap dengar gitu, pukul telinga gitu ya. Dia pakai hiburan tu. Kan nak kata lah tu. Ambil Quran jadi hiburan, nak kata lah tu. Tak ada dah lebih pada tu. Maknanya benda tu Allah Ta'ala tak kena. Bukan Allah Ta'ala larang suruh jamu sasa dekat lah. Ni mana sadok masa dekat maka dia panggil tinggal, sadok masuk lah. Capur. Sebab orang yang ambil agama ni ialah bukan kerana ambil sungguh jiddiyah. Tu Allah Ta'ala royak belaka dah sini. Sini maknanya bagi orang-orang yang ulama-ulama yang warak. Dia tak kenal lah benda ni. Tak kenal sebab Allah Ta'ala larang, tak seru. Tapi orang yang buat tu, hak tu tak usah kira lah dia mau buat. Maknanya kita nak tengok kata itu adalah arahan ajaran Allah dan pengajaran Allah SWT sini. Dia tak seru je buat benda-benda orang panggil dia ambil agama pasal buat main-main. Dia ambil agama kena buat menjadi sungguh. Tak boleh main-main. Itu makna laiban wa lahwan, permainan dan lahwan, mana hiburan. Au gharrathumul hayatud dunya, dan mereka itu diperdaya, maknanya ditipu oleh kehidupan dunia. Ditipu oleh kehidupan dunia. Kerana orang panggil guna agama ni buat boleh orang panggil nak mendapat hiburan dan nak dapat orang panggil masalah dunia, maka itu termasuk dalam kata ada ambil Quran gitu buat hiburan, buat main-main. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan telah ditipu mereka itu oleh kehidupan dunia. Wa zakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat, dan hendaklah kamu mengingat dengannya, dengan Al-Quran, an tubsala nafsun bima kasabat,
sebelum daripada kamu dibinasakan oleh diri, mana-mana diri, bima kasabat, dengan apa yang mereka usaha. Ya. Maknanya Rasulullah dan warasatul anbiya, orang Islam mesti diberi peringatan dengan Al-Quran, dan sebelum daripada mana-mana diri dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. An tubsala nafsum bima kasabat, dan supaya ataupun sebelum mereka itu dibinasakan diri mereka dengan apa yang mereka usaha, yang diri itu usaha, laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Yang tidak ada baginya, bagi diri saat ni, wali, penolong, wala syafi', dan juga ada orang yang memberi syafaat. Tu maknanya ditutup kepada orang mukmin, dan supaya dia memberi peringatan kepada orang yang hidup mengejek-ngejek agama Allah SWT. Ya, dia ambil agama Allah Taala buat main-main, untuk nak cari orang panggil manfaat duniawiyah, untuk nak mencari manfaat ataupun perayuk dunia, ambil guna agama tu, maka diwajibkan suruh ada orang Islam ni memberi peringatan bihi dengannya, iaitu dengan Al-Quran. Tu min dunillah waliyun laisa laha min dunillahi waliyun. Tidak ada baginya, bagi diri saat ni, min dunillah, selain daripada Allah, wali, penolong, wala syafi', dan memberi syafaat. Wa in ta'dil kull adlin la yu'khadh minha. Dan jika diri yang buat benda jahat saat ni nak tebuh dengan segala tebusan, apa saja ada nak tebuh daripada azab Allah Subhanahu Taala, la yu'khadh minha, tidak diterima. Kalimah ta'dil ni ialah tebuh. Dan jika diri yang buat benda jahat saat ni nak tebuh dengan segala tebusan, misalnya apa dia segala tebusan, kalaulah nak jadi dunia ni dijadikan untuk dia tu ada emas semua, dia nak tebuh dengan azab Allah SWT, la yu'khadh minha, tidak diterima. Tidak diterima. Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu. Dan mereka itulah orang-orang yang dibinasakan ke dalam bima kasabu, dengan sebab mereka itu usaha ada ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana mereka itu akan rasa lahum syarabun min hamim. Hamim ni iaitu air panas yang gelegok. Wa azabun alim, dan azab yang sangat pedih, bima kanu yakfurun, dengan apa yang mereka itu ingkar dan kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dah. Tu nak ayat kata bagi orang yang mengejek-ejekkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka itu akan mendapati azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa sekiranya mereka akan tebuh dengan segala tebusan, dan walaupun dunia ini jadikan emas untuk tebuh, maka sama sekali tebusan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul anad'u min dunillah. Qul anad'u min dunillah, kata oleh wahai Muhammad, anad'u min dunillah, patutkah kita menyeru serta menyembah selain daripada Allah, ma la yanfa'una wa la yadurruna, perkara yang tidak memberi manfaat pada kita dan perkara yang tidak memberi mudarat pada kita. Wa nuraddu ala aqabina, dan patutkah kita dikembali kepada ke belakang. Mana aqabina ni adalah dikembali ke belakang, ba'da izhadana Allah, selepas daripada Allah Ta'ala hidayah. Patut kita ialah dihidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia akan kelik daripada kufur semula. Memang benda tu adalah tidak patut sama sekali. Maka
disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada mereka bahwasanya apakah patut kita nak menyeru kepada tokoh-tokoh ataupun kepada sanam atau kepada ada bersyirik dengan Allah Subhanahu taala, perkara yang tidak boleh memberi manfaat, tidak boleh memberi mudarat. Dan setelah kita mendapat hidayah Allah Subhanahu taala, apakah patut kita ada klik pada kufur semula? Wala wa nuraddu ala aqabina ba'da iz hadana Allah kallazi istahwathu syayatinu fil ard. Dan seperti mana orang yang telah ditipu oleh syaitan, yang disesat oleh syaitan, kallazi istahwathu syayatin, seperti orang yang telah disesat oleh syaitan fil ardi pada muka bumi, hairan dalam keadaan bengong. Orang yang disesat oleh Allah, oleh syaitan, maka hidup mereka adalah keadaan bengong, keadaan tak ketus. Sebab gila dah. Sebab tu orang panggil orang yang tidak mendapat hidayah Allah SWT ni, hidup dia serupa orang panggil tak tahu nak pergi ke mana. Seolahnya banding yang Allah Ta'ala banding ini ialah bengong, hidup dalam keadaan gila, dalam keadaan bengong, tak tahu arah ke mana nak pergi. Itu ialah orang yang telah disesatkan oleh syaitan. Hayran lahu ashabun yad'unahu ilal huda, sedangkan bagi ada kawan-kawan saing-saing yang mengajaknya kepada hidayah Allah SWT. Dalam dunia ni orang panggil sebagaimana orang panggil dalam satu masyarakat ya ada orang-orang yang cuba nak menyeru, nak panggil, marilah pakat-pakat kita mengaji, marilah pakat-pakat kita ada taat ibadat kepada Allah SWT, mari macam-macam. Tapi mereka tidak terima benda tu, maka hidup mereka adalah seperti orang yang telah disesat oleh syaitan, dalam keadaan hidup dia seperti orang yang bengong, tak tahu ke mana. Sedangkan mereka ada saing-saing yang cuba nak menyeru kepada hidayah. Saing-saing dia kata, iktina, marilah bersama kami. Tu sebagai ajak ke daripada saing-saing dia, suruh mari pakat mengaji, pakat buat kerja, pakat taat kepada Allah SWT. Ada tetapi dan mereka tolak. Kul, kata olehmu wahai Muhammad, inna hudallahi huwal huda, sesungguhnya hidayah Allah Ta'ala adalah hidayah yang sebenar. Hidayah yang sebenar ialah hidayah Allah SWT. Wa umirna linuslima li rabbil alamin, dan disuruh kita supaya kita serah kepada Rabbil alamin. Itu orang panggil ayat-ayat hak yang dapat kita ada setah 2, 3, 4 ayat ni. Jadi khalasahnya ialah dalam ayat-ayat ni ialah sebagai mana kita tahu dalam ayat ni ialah di antara Allah Ta'ala selalu, Nabi selalu duduk dan mengajak, duduk berdialog dengan orang-orang dari kafir musyrikin, dan kepada kufar terkait dengan agama Allah SWT. Maka itulah orang panggil ayat yang dapat kita. Jadi maksudnya orang yang telah disesat oleh syaitan ni, begitulah hidup dia dalam dunia ni tidak ada tempat bergantung. Sebab itulah sebelum daripada dan mereka wafatkan Allah SWT, maka diwajib dia tu orang panggil kembali kepada hidayah, dan kembali kepada Allah SWT, dan moga-moga dia tidak diazabkan Allah SWT dalam neraka yang syarabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun. Itulah 2, 3, 4 ayat sebagaimana yang dapat kita sentuh pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan ayat seterusnya, wa an aqimus salata wattaquhu wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Ini kita sambung 11 sahabat. Dan masa dah diberi kepada kita 2 jam. Itulah ayat-ayat yang dapat kita sentuh sana, 3, 4 ayat. Dan moga-moga kita dapat mengetahui, mengerti di antara isi kandungan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa jazakallahu khairan.